Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'ahu dah thumma amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع تدبر وتفكر ولا عمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan ilmu tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada siri yang ke-81 kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan bab hazaf dan isbat. Hazaf maksudnya ialah membuang sesuatu huruf daripada perkataan, sama ada perkataan itu isim ataupun fi'il. Manakala isbat ialah mengekalkan sesuatu huruf daripada perkataan, sama ada perkataan tersebut dari segi perkataan tersebut ialah isim ataupun fi'il. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhih wa masyayikhina fid darain amin. Babul hadfi wal itsbat. Bab yang mencerita berkaitan dengan hazaf dan isbat. I'lam anna كل واو مفرد أو جمع حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا. Ketahuilah olehmu wahai pelajar ataupun wahai pembaca Al-Quran bahwasanya setiap waw daripada perkataan yang mufrad ataupun daripada perkataan yang jamak, yakni waw yang merupakan bahagian daripada isim ataupun fi'il yang mufrad ataupun yang jamak, huzifat telah dihazafkan fil wasli ketika mana wasal. Ketika wasal ni maksudnya ketika mana kita membaca lah, kita tak berhentikan bacaan kita, kita menyambung perkataan liltiqa'is sakinain, kerana pertemuan dua huruf yang sukun secara berturut-turut. Okey, sebab apa ni? Maksudnya bila dalam ucapan ataupun kita kata dalam bahasa Arab, maksudnya di sisi orang Arab tidak boleh berlaku pertemuan berturut-turut antara dua huruf yang sukun. Kerana pertemuan berturut-turut dua huruf yang sukun akan menghilangkan kefasihan bahasa Arab. Maka disebabkan itulah terdapat beberapa kaedah yang dilakukan oleh orang Arab untuk mengatasi masalah dua huruf sukun berturut-turut. Jadi dalam perbincangan kita ni dia akan bincang tentang itulah, tentang cara yang dilakukan oleh orang Arab apabila berhadapan dengan perkataan-perkataan yang berlaku dua sukun berturut-turut. Baik, fa innaha thabitatun rasman wa waqfa. Fa innaha, maka sungguhnya ha tu kembali pada waw. Sungguhnya huruf tersebut thabitah. Thabitah ni maksudnya ada lah, dia tak dibuang. Rasman wa waqfa. Rasman yakni dari segi tulisan, wa waqfan yakni ketika mana dia berhenti. Tapi ketika mana disambungkan bacaan, maka huruf tersebut seakan-akan hilang. Seakan hilang tu maksudnya bukan hilang pada tulisan, tapi hilang pada bacaan. Baik. Nahwu yamhullahu ma yasha'. Baik, perhatikan, kita tengok ni. Kita tak sebut yamhullah.
Tapi kita apa? Menghilangkan bunyi waw tu. Yamhullahu ma yasha'. Kerana apa? Kerana berlaku iltiqa'us sakinain, dua sukun yang berturut-turut. Apakah sukun yang pertama dekat situ? Iaitu huruf waw. Waw yang sukun, yang ni huruf mat. Apakah sukun yang kedua? Iaitu lam, yang berada pada kalimah Allah, pada lafzul jalalah. Maka apakah yang dilakukan oleh orang Arab, ataupun kita kata kaedah Arab lah ni, sebab bacaan Quran mengikut kaedah orang Arab baca, iaitu waw tersebut, bunyi waw tersebut dihilangkan. Yang ni ketika mana? Ketika wasal. Ketika wasal ni maksudnya kita menyambungkan yamhu dengan Allah tu. Yamhullahu ma yasha'. Tapi kalau kita berhenti dekat yamhu, maka waw itu kembali berbunyi. Apa? Yamhu. Tapi kalau kita sambung yamhullahu ma yasha', maka bunyi waw dihilangkan. Dan contoh yang lain lagi, mulaqullah, mursilun naqah, kashiful azab, jabus sakhr. Jadi ini semua contoh dengan bacaan yang sama dan kaedah yang sama. Wa ma ashbaha dhalik, dan contoh-contoh yang lain. Baik, ini kaedah asal lah, kaedah asal. Baik, kaedah asal. Maknanya kaedah asal, huruf-huruf, maksudnya waw dekat sini, huruf waw dekat sini tidak dihazafkan. Cumanya ketika mana dia bertembung dengan dengan huruf yang sukun yang berada selepas padanya, dihilangkan bunyi saja, tapi dari segi tulisan kekal. Apa? Illa fi arba'ati af'al wasmin wahid. Okey, ini terkeluar kaedah ni. Okey. Jadi perenggan seterusnya musannif menyebutkan, dia kata apa? Melainkan terdapat 4 fi'il dan juga 1 isim. Fahiya mahdhufatun fiha rasman wa lafdha. Maka yang tersebut ni lah, iaitu 4 fi'il dan juga 1 isim ni dihazafkan. Yang ni hazaf apa? Hazaf waw lah. Rasman wa lafzan, sama ada dari segi tulisan ataupun sama ada dari segi bacaan. Wa waslan wa waqfa, sama ada ketika mana menyambungkan bacaan ataupun memberhentikan bacaan. Jadi ada 4, maksudnya ada 5 lah. Ada 5 keadaan, ataupun kita kata 5 perkataan yang dibuang terus huruf waw ni daripada perkataan tersebut. Berbeza dengan baki yang banyak, dia ada kaedah asal dia, iaitu apa? Huruf itu kekal di dalam perkataan, tapi ketika mana wasal, bunyi dia hilang, tidak disebutkan. Baik. Okey, contoh dekat sini dia, contoh memang dia tak banyak pun, dia ada 5 saja. Okey, antaranya ialah apa? Wa yad'ul insan. Asalnya yad'u tu, yad'u, ada waw tapi dibuang. Wa yad'ul insan, buang ni maksud buang terus daripada tulisan. Asalnya dia ada waw. Sebab fi'il ni fi'il maksud dia, makna dia asal daripada fi'il madhi da'a yad'u. Da'a yad'u. Okey. Dia patutnya ada waw, kemudian dibuang. Baik. Bil Isra. Lepas tu wa yamhullahu al-batil bisyura, di dalam surah Asy-Syura. Juga dibuangkan waw. Yauma yad'u ad-da'i. Yauma yad'u ad-da', dalam surah Al-Qamar. Sanad'u az-zabaniyah, dalam surah Al-Alaq. Baik, ini 4 fi'il yang disebut tadilah yang dibuang wawnya. Maksudnya asalnya ada waw. Okey. Amma ism, manakala isim, sebab tadi disebut apa? Disebut ada 1 isim yang mana dibuangkan wawnya. Fahuwa wasalihul mu'minin, di dalam surah At-Tahrim. Ala al-qawli bi annahu jam'u mudzakkari salimin. Okey, wasalihul mu'minin, dia asalnya apa?
Asalnya salihun. Asalnya salihun. Kemudian dia duduk pada apa? Pada kedudukan mudhaf. Maka dibuang nunnya. Jadi salihu al-mu'minin. Tetapi salihu ni antara perkataan-perkataan yang dibuang wawnya, maka tinggallah salihul mu'minin. Jadi kalau kita berhenti dekat situ, jadi salih. Tapi asalnya dia apa dah? Salihun. Kemudian dia duduk pada mudhaf, maka dibuang nun, jadi salihu al-mu'minin. Tapi apa perkataan-perkataan ni, maksudnya antara perkataan yang terkeluar daripada kaedah, maka dibuang wawnya, maka seolah-olah dia menjadi seperti mufrad. Tapi dia sebutnya alal qaul. Alal qaul ni maksudnya khilaf ni. Khilaf wallahu alam, saya tidak mengetahui perbincangan yang lebih lanjut. Tapi kalau ikut dia salihu, asalnya salihun, lepas tu dia pada kedudukan mudhaf. Jadi salihu al-mu'minin, buang waw, salihul mu'minin. Jadi inilah 5 perkataan yang yang dibuang wawnya. Baik. Okey, yang seterusnya, qala al-musannif wa amma al-ya'u fa athbatat fil aidi min qawlihi ta'ala. Okey, pada manakala ya pada aidi, pada perkataan al-aidi tu, dia kata apa? Fa athbatat, maksudnya dia kekal duduk situlah, tidak dibuang. Min qawlihi ta'ala ulil aidi wal absar, dalam surah Sad. Okey. Wa huzifat, tetapi apa? Pada tempat yang lain, wa huzifat min dhal aidi, min apa? Dhal aidi innahu awwab. Baik. Dan dihazafkan pada ID yang kedua, yakni dihazafkan ya pada al-ID yang kedua. Okey, ID yang pertama tadi ulil aidi wal absar tu dalam surah Sad. Ni dalam surah Sad juga. Zal aidi innahu awwab. Baik. Wa yuqafu 'ala al-ula bi itsbatiha wa 'ala ats-tsaniyati bi hadzfiha. Maka diwaqafkan 'ala al-ula bi itsbatiha wa 'ala ats-tsaniyah bi hadzfiha. Yuqafu. Betul. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perkataan yang pertama dikekalkan ya. Kan ini fokus kita pada perkataan al-aidi tu. Perkataan yang pertama, al-aidi yang pertama dikekalkan ya, perkataan yang kedua dihazafkan ya. Wa yuqafu bil ya kadzalik ala nahwi mu'jizillah. Dia kata apa? Dan diwaqafkan pada ya kadzalika, yang maksudnya dikekalkan ya lah. Dikekalkan ya. Maksudnya kekalkan ya ni maksudnya bila bersambung ya tak bunyi. Tetapi bila berhenti pada perkataan tersebut, maka ya itu berbunyi. Tu maksudnya. Jadi mu'jizi, tapi kalau sambung mu'jizillah, dia takkan jadi mu'jizillah. Tak akan jadi tu. Muhillis said. Tapi kalau berhenti dekat muhilli, nak menunjukkan wujudnya ya itu. Hadiril masjidil haram, kalau berhenti dekat hadiri. Atir rahman, kalau berhenti dekat dia ati. Wa muhlikil qura, muhliki, kalau berhenti dekat situ. Wal muqimis salah, wal muqimi. Min kulli ya'in thabatat fil rasmi wa in huzifat fil wasli. Dan ya itu apa? Maksudnya setiap ya yang tersebut ni, yang disebutkan oleh musannif ni, kekallah di dalam tulisan, tetapi apa? Dihazafkan
ketika mana wasal. Ketika wasal maksud hazaf ni maksudnya tak bunyi lah, bukan buang daripada perkataan tu, tetapi tidak berbunyi kerana iltiqa'us sakinain, seperti mana disebutkan pada kaedah terawal tadi dalam muqaddimah tajuk ini. Baik, yang seterusnya wa ammal ya'u az-zaidah al-waqi'ah qabla sakinin. Okey, lepas tu dia kata sebut sini. Okey. Kalau tengok pada contoh-contoh ni, kesemua ni dia kata apa? Semua perkataan-perkataan ni terdapat ya zaidah, yang mana disebutkan pada hujungnya kan, fa hadhil ya'at wa ma ashbahaha min kulli ya'in mahzufatun fi rasmi yuqafu 'alaiha bil hasfi. Maksudnya ketika apa? Maksudnya dia dibuang terus. Dia ya yang apa zaidah ini dibuang terus daripada perkataan, sama ada dari segi tulisan ataupun dari segi bacaan. Okey, kita teruskan pada contoh dia. Okey, contoh dia ialah apa? Wa sawfa yu'tillah. Asalnya yu'ti, tapi yu'tillah tu hilang. Kita boleh perasan. Jadi kepada para penonton yang melihat video ni ataupun melihat perbincangan ini, maka perhatikan pada PDF ataupun kalau ada kitab, tengok betul-betul supaya kita dapat memerhatikan. Bila dia sebut, okey, dekat sini dia kata ada ya zaidah tapi dibuang. Jadi dekat ni kita boleh perasan. Okey, kalau perkataan yang pertama pada yu'ti, dekat situ waw dia tiada. Wa sawfa yu'tillah pada surah An-Nisa. Wakhshawunil yawm, wakhshawun al-yawm, asalnya wakhshawni. Ya zaidah ni apa Allah selamat. Ya zaidah maksudnya dibuangkan ya zaidah pada perkataan yang tersebut. Okey, yang kedua di dalam surah Al-Maidah, nunjil mu'minin, asalnya nunji, dibuang ya terus daripada tulisan. Dalam surah Yunus, bil wadil muqaddas, asalnya bil wadi al-muqaddas, dibuang ya itu. Dalam surah Taha dan juga surah An-Nazi'at, wadin namli, dalam surah An-Namli, surah An-Namlu, al-wadil aymani bil qasas, dalam surah Qasas, al-jawaril munsha'at dalam surah Ar-Rahman, al-jawaril kunnas dalam surah At-Takwir, lahadil ladhina amanu, lahadi, asalnya lahadi, dibuangkan ya. Lahadil ladhina amanu dalam surah Al-Hajj, bihadil umyi, bihadi, asalnya hadi dalam surah Rum, salil jahim, asalnya sali, dibuang ya. Dalam surah Saffat, tughnin nuzur, asalnya tughni. Dalam surah Al-Qamar, yuridni ar-rahman, asalnya yuridni. Dalam surah Yasin, ya ibadil ladzina amanu, asalnya ya ibadi. Al-ula bi surati Zumar, yakni ya ibadi yang pertama di dalam surah Az-Zumar. Yunadil munadi dalam surah Qaf, asalnya yunadi, dibuangkan ya. Fama atani Allah dalam surah An-Namlu. Okey, asalnya atani. Tapi dekat sini kalau nampak dari sini, dia ada bubuh apa? Dia ada letak apa? Ya kecil. Okey, ya kecil tu bukan resam. Ya kecil tu adalah dhabt. Kerana ada khilaf dekat situ. Khilaf, ada yang isbat, ada yang hazaf. Ini di segi resam. Baik. Dari segi bacaan. Jadi atani, asalnya atani, kan, atani, dibuang. Baik. Okey. Fahadhil ya'at wa ma ashbahaha min kulli ya'in mahzufah fi rasmi yuqafu 'alaiha bil hasfi. Maksudnya dibuang terus ya tersebut daripada perkataan. Wa ammal alifu fa in huzifat fil wasli liltiqa'is sakinain. Manakala alif dalam contoh yang akan datang ni lah, sungguhnya telah dihazafkan ketika wasal kerana apa?
kerana bertemunya dua sukun berturut-turut. Fa innaha thabitatun rasman wa waqfa. Maka sesungguhnya apa alif ini sabit. Sabit maksudnya ada di dalam tulisan dan ketika mana waqaf. Contoh dah, dhaqash syajarah. Kalau berhenti dhaqa. Kiltal jannatain. Kalau berhenti kilta. Wa qala alhamdulillah. Kalau berhenti wa qala. Qul nahmil. Kalau berhenti qulna. Wa nahwuha. Okey, dan yang lain-lain lagi. Wa kadza, dan begitu juga. Ya ayyuha haitsu waqa. Maksudnya dalam di semua tempat dalam Quran. Kan? Contohnya ya ayyuhan nas. Kalau kita berhenti ya ayyuha. Lepas tu ya ayyuhan nabi. Kalau kita berhenti ya ayyuha. Nak kata apa? Nak menunjukkan bahawa apa? Ketika mana bertembung dua sukun berturut-turut, maka alif ini tidak disebut. Maksudnya tidak berbunyi. Kalau kita berhenti padanya ya ayyuha, barulah apa? Barulah terzahir bunyi alif ni. Tapi kalau dari segi tulisan, kekallah tulisan tersebut, tidak dihazafkan. Illa thalathata mawadhi'. Melainkan 3 tempat saja di dalam Al-Quran huzifat fiha al-alifu, dihazafkan alif. Baik. Maksud fokus kita kat sini apa dia? Fokus pada perkataan ya ayyuha. Ayyuha. Okey, ayyuha tu kalau di dalam kebanyakan tempat di dalam Quran, alifnya tidak dibuang pada tulisan. Tidak dibuang pada tulisan. Baik, tetapi dia kata apa? Musannif sebut ada 3 tempat saja yang dibuang alif. Maksudnya buang terus daripada tulisan. Hanya ada 3 tempat saja. Rasman wa yuqafu 'alal ha', dan diwaqafkan pada hak. Fiha, padanya, pada perkataan tersebutlah, min ghairi alifin, tanpa alif. Maksudnya dibuangkan alif pada ayyuha, pada tulisan. Tetapi pada 3 tempat je, iaitu ayyuhal mu'minun pada surah An-Nur, ya ayyuhas sahir pada surah Zukhruf, ayyuhal thaqalan pada surah Ar-Rahman. Jadi kalau kita berhenti ayyuh, ya ayyuh. Jadi dia tidak sebab apa? Sebab dibuang alif padanya. Wattafaqa ala itsbatil alif 'inda al-waqfi fi qawlihi ta'ala ihbitu misra. Okey. Dia kata apa? Dan telah sepakat para ulama lah. Para ulama Quran. Ulama Arsam. Ala itsbatil alif, pada mensabitkan ataupun mengekalkan alif, indal waqfi, ketika mana waqaf. Fi qawlihi ta'ala. Okey, pada beberapa perkataan ni. Baik. Seperti ihbitu misra dalam surah Al-Baqarah. Okey, fokus dia pada misra. Sebab apa? Sebab kalau kita sambung ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Okey. Jadi kalau dia bersambung, kita dengar ra itu apa? Dengung. Alif tu tak hidup. Tapi kalau kita berhenti, dia akan hidup. Jadi hidup apa? Dia akan jadi ma'iwad. Dia akan jadi ma'iwad. Jadi bila berhenti maka sabitlah kewujudan apa? Maksudnya memang alif tu ada. Wala yakuna minas saghirin. Okey, kalau berhenti padanya wala yakuna, dalam surah Yusuf. La nasfa'an bin nasiyah. Dalam surah Al-Alaq, kalau dia berhenti la nasfa'a. Sebab tu dia kata wattafaqu ala itsbatil alifi 'inda al-waqfi. Maksudnya pada tiga tempat ni. Baik. Wa fi idzan. Okey, pada perkataan izan al-munawwanah, yang ditanwinkan, haitsu waqa'at, yakni ke semua tempat di dalam Al-Quran. Apa dia? Itsbatun nun. Itsbat nun pula. Itsbat alif.
yakni mengekalkan alif pada perkataannya. Contoh dia bagi di sini, fa idzal la yu'minun. Jadi kalau kita berhenti, fa idza. Kalau kita berhentilah. Okey. Apa yang saya disebut berhenti ni? Okey, kita kena faham. Berhenti dekat sini waqaf ittirari ataupun waqaf yang daruri. Yakni waqaf ketika kita kehabisan nafas. Sebab dekat sini tidak sempurna makna. Maksud kena ambil balik. Cumanya kalau kita terberhenti, maka kita tahu cara nak berhentinya. Cara nak mewakafkan pada perkataan-perkataan yang tersebut. Baik. Wa idzal labtaghaw wa shibhu. Dan sama juga kalau kita terberhenti dekat situ, idza. Baik. Wa kadzalika alifun. Dan begitu juga alif. Lakinnahu wallah bil kahfi. Pada surah Al-Kahfi waqfan. Okey. Kalau orang Melayu duk panggil apa ni kat sini? Lakinnahu wallah ni. Tengok dekat atas alif dah tu ada macam bulat apa? Bulat apa macam oval sikit tu. Macam dia macam ni lah lebih kurang. Dia tak betul-betul bulat, dia cuma bulat macam ni. Kalau kita mengaji waktu budak-budak dululah, kita panggil apa? Alif isbat. Alif isbat. Apa maksud alif isbat ni? Dalam Arab dia tak sebut lah. Dia cuma sebut yang ni wujud ke tak wujud. Alif isbat ni maksudnya alif yang wujud ketika waqaf saja. Alif yang wujud ketika waqaf saja. Ketika mana dia wasal, tidak wujud. Tidak wujud. Bukti dia apa? Buktinya kerana selepas daripada alif itu adanya huruf yang berbaris. Jadi dia tak termasuk pada kaedah asal. Dia tak masuk pada kaedah asal, iaitu iltiqa'us sakinain, iaitu sukun yang berturut-turut. Dekat sini bukan sukun berturut-turut. Maka dekat sini kita panggil alif isbat, orang Melayu panggil. Dalam kalau buku-buku tajwid zaman kanak-kanak tu, dia panggil alif isbat dekat sini. Jadi kalau kita berhenti dekat sini, lakinna, dalam surah Al-Insan kita pun sama juga. Dalam surah Insan, qawarira, qawarir, kan? Qawarir. Kalau kita berhenti dekat tu, qawarir yang pertama, qawarira. Tu alif isbat tu. Sama juga macam ni. Baik. Wa tathbutu al-alifu. Dan sabitlah alif ketika mana waqaf. Maksudnya alif tu kekal wujud dalam tulisan ketika waqaf. Dia bukan. Masih lagi perbincangan berkaitan dengan alif isbat ni. Okey, tu tengok. Wa tathbutu al-alifu waqfan, dan sabitlah alif tersebut ketika mana waqaf, kadzalika wa tuhzafu waslan. Okey, maksudnya wa tuthbatu wa tuthbatul alifu waqfa, dan dikekalkan alif itu ketika mana waqaf. Maksudnya alif tu wujud ketika mana waqaf. Macam ayat yang tadilah dalam surah Al-Kahfi tu. Lakinna, kalau kita berhenti, kalau kita sambung, alif tu tidak ada. Lakinnahu wallah. Baik. Wa tuhzafu waslan, tapi dihazafkan ketika wasal. Maksud dihazafkan maksudnya tak ada tu. Yang ni kita kena ingat lah, dia tak mengikut kaedah asal, iaitu kaedah asal iltiqa'us sakinain, iaitu sukun berturut-turut. Sebab selepas daripada alif isbat ni adanya apa? Adanya huruf yang berbaris. Jadi dia bukan mengikut kaedah asal. Okey, fi ana ad-dhamir. Baik. Dia kata apa? Okey. Yang ni pada perkataan yang lain pula. Fokus perkataan ni ialah pada perkataan ana. Okey, ana. Okey, perkataan ana ni di dalam disebut beberapa perkataan ni. Ketika mana wasal, ketika mana waqaf, alif tersebut akan hidup. Ketika mana wasal, maka alif itu hilang ataupun tiada. Contoh dekat sini dia kata ana nadhir.
Tapi kalau kita berhenti dekat ana. Contoh lagi, al-dhununa. Kalau kita sambung, maka hilanglah alif tersebut. Okey. Kalau kita sambung contoh, al-dhununa war-rasul. Kalau kita sambung. Tapi kalau kita berhenti, al-dhununa. Lepas tu as-sabila. Kalau kita apa? Kalau kita berhenti padanya. Okey, sebenarnya dah habis dah ni. Ana ni pada ana nazir je. Baik, settle. Wa fi dhununa war rasul was sabila wa fil ahzab. As-sabila pada surah Ahzab, wa qawarira al-awwal bi suratil insan. Perkataan qawarir yang pertama dalam surah Al-Insan. Amma tsani fiha fa'alifuhu mahzufatun waslan wa waqfa. Okey. As-sabila pun sama. Semua kaedah yang sama ni. Maksudnya depa ni alif isbat. Alif isbat ni maksudnya hidup ketika mana waqaf, hilang ketika mana wasal. Hilang ketika wasal maksudnya tak ada lah. Baik. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak kait dengan apa? Kaedah asal iltiqa'us sakinain. Kerana selepas daripada alif isbat ni adanya perkataan yang baris. Jadi tak boleh nak ikut kaedah asal. Baik. Jadi semua perkataan ni terdapat alif isbat. Sebab tu disebut apa? Amma tsani fiha. Manakala yang kedua bagi kalimah qawarir, fa alifuhu mahzufah. Alifnya hazaf terus, waslan wa waqfa. Maksudnya yang terpakai pada qawarir yang pertama. Okey. Wa mimma huzifa waslan wa waqfa kadzalika wa in thabata rasman. Apa ni? Wa in thabata rasman alifun thamuda fi arba'ati mawadhi'. Okey, lepas tu dia kata dan antaranya lagi dihazafkan. Yakni hazaf apa ni? Hazaf perkataan lah. Yakni alif lah, alif. Waslan wa waqfan. Baik. Okey. Dia sebut dekat sini apa? Fokus kita pada perbincangan seterusnya ni. Kita akan habiskan insya-Allah. Baik. Iaitu alif pada samuda. Okey, alif pada samuda ni dia kata apa? Sabat. Sabat. Maksudnya sabat pada rasman. Sabat pada rasman ni maksudnya dia kekal pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Yang mana Samud ni ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang mana apa? Yang mana sabitnya alif padanya. Maksudnya ada alif padanya tapi tidak dibaca. Baik. Contohnya ala inna thamuda kafaru rabbahum dalam surah Hud. Wa thamuda wa ashabar ras dalam surah Al-Furqan. Wa thamuda wa qad tabayyana lakum dalam surah Al-Ankabut. Wa thamuda fama abqa dalam surah An-Najmi. Okey. Jadi 4 tempat ini kalau kita tengok perhati para penonton yang dirahmati Allah SWT, terdapatnya alif selepas daripada Thamud, selepas daripada perkataan Thamud. Jadi dekat sini nak sebut apa? Dari segi tulisan alif ini ada, tapi dari segi bacaan tidak ada. Nampak dah? Baik. Hadhihi khulasatun
fi bayani thabiti wal mahdhufi lihafsin. Ini adalah kesimpulan daripada penerangan berkaitan dengan mana-mana perkataan sama ada isim ataupun fi'il yang sabitlah sesuatu huruf padanya dan mahzuf yang dihazafkan padanya. Okey, sabit maksudnya dan mahzuf ni maksudnya dia perbincangan yang banyak lah tadi dia sebut kan. Ada yang apa? Contoh dia bagi. Ada yang perkataan tersebut ada tapi bacaannya tiada. Kalau berhenti ada. Dan lagi apa dia? Dia ada kaedah asal dia kemudian terkeluar daripada kaedah. Ada yang ada di dalam tulisan tak dibaca langsung. Ada yang dia mempunyai pilihan. Ketika waqaf dia ada, ketika wasal dia hilang dan sebagainya. Baik. Wa idza aradta. Okey, khusus bagi apa? Sebab kita membaca dengan riwayat Hafs. Riwayat Hafs ni adalah riwayat yang paling banyak sekali yang dibaca oleh orang Islam di dunia ni. Baik. Wa idza aradta an ta'rifa ats-tsabita wal mahdhufa lil jami' farji' ilaihi fi kutubil qira'at al-mutawwalah wallahu yurshiduka. Dan jika kamu ingin mengetahui lagi berkaitan dengan mana yang sabit, mana yang mahzuf, maksudnya mana yang kekal, mana yang dibuang huruf-hurufnya, lil jami' secara menyeluruh, farji' maka kembalilah olehmu ilaihi pada perbincangan tersebut, fi kutubil qira'at pada kitab-kitab qiraat al-mutawwalah yang tinggilah ataupun yang besar. Wallahu yurshiduka, semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alam. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada siri yang seterusnya pada membincangkan bab hamzah wasal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.